Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my channel. This is your boy Alif daripada Marjans TV. Yes, you guys are in my channel Marjans TV where I talk about interesting topic daripada misteri, daripada tragedy, daripada conspiracy theory and berbagai-bagai lagi. Jadi kalau korang tak nak terlepas daripada apa yang aku sampaikan in the future, please do subscribe, hit the bell button. Ini adalah salah satu cara untuk korang tunjukkan support korang kepada content creator di Malaysia, right? Dengan support yang korang bagi ni, it goes a very long way. Ianya membuatkan content creator seperti kami, seperti aku dan seperti kawan-kawan yang lain untuk terus berkarya, terus mengeluarkan video, terus men-shoot video untuk korang, untuk tataran korang, untuk korang enjoy watching YouTube every day. Thank you so much Tarik Jeans for this awesome t-shirt kepala kambing. Korang jangan ingat aku sembah whatever black metal shit ke apa ke. Ianya adalah from the year of goat, baju special edition ketika sambutan tahun baru Cina yang lalu. Thank you so much Tarik Jeans. Jadi hari ini a new video, a new topic, a new tajuk. Aku nak berceritakan pasal cult ataupun ajaran sesat. Ajaran sesat ni ada kat mana-mana. Satu dunia, pelbagai agama, semua agama ada ajaran sesat. Di Malaysia tidak kurang hebatnya pelbagai jenis ajaran sesat, daripada ayah pinnya, ajaran pacik kaharnya, al-arkamnya, berbagai-bagai isu, pelbagai jenis ajaran yang kita dengar. Okay, tetapi tajuk pada kali ini aku tak nak bawa korang semua untuk menyelami apa yang terjadi di Malaysia, tetapi aku nak bawa korang ke luar negara, alright, untuk kita kenal ajaran sesat yang bagi aku ianya sebuah tragedi, ianya sangat sadis dan ianya memberi impak yang besar kepada diri aku untuk aku merungkai atau membongkarkan pelbagai lagi ajaran sesat yang ada di dalam dunia. Tajuk pada hari ini adalah Jonestown. Jonestown, kalau korang Google Jonestown, kalau korang search Jonestown dekat YouTube, there's a lot. Ianya adalah salah satu tragedi yang membuatkan aku rasa macam damn, this is not right. Aku kena tahu kenapa orang mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Kenapa orang begitu senang untuk dimanipulate oleh tokoh-tokoh ajaran sesat ni. Let's go a little bit deeper mengenai Jonestown ni. Siapa yang pengasasnya? Siapa Jonestown ni? Dari mana dia bermula? Ceritanya simple. Jonestown ni dimulakan dengan seorang lelaki yang bernama Jim Jones. Jim Jones ni dia seorang reverend, padre. Dia seorang minister, seorang padri di church. Actually, nama ajaran dia ataupun nama church yang dibawa oleh Jim Jones ni adalah The People's Temple. Dan Jonestown tu adalah satu tempat di mana aku akan cerita sebentar lagi, alright. Ianya bermula sekitar tahun 1955. Ianya bermula sangat innocent, seorang padri, sebuah church, dan church tu diberi nama People's Temple. Ianya memberi hope, memberi harapan kepada ribuan orang. Siapa yang pergi ke People's Temples ni adalah mereka yang seek for hope, orang yang mencari harapan kerana desperate, kerana sedih, kerana masalah kehidupan masing-masing. Jadi mereka terjumpa dengan People's Temple dan mereka berasa dekat dengan apa yang dibawa oleh Jim Jones, ajaran-ajaran yang Jim Jones bawa ni. Jim Jones ni seorang padri yang disayangi ramai, disayangi oleh pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya mereka yang berkulit hitam, kerana ketika zaman itu, ketika waktu itu, racial issue terhadap kaum kulit hitam dengan kaum kulit putih begitu tegang, begitu intens. Dan ianya sangat membuat-buat, dan seperti kita tahu di Amerika Syarikat, ianya sangat-sangat serius sehingga membabitkan nyawa. Jadi Jim Jones ni dia ibaratkan sinar kepada mereka-mereka yang dalam kesusahan, mereka-mereka yang dalam kesepitan keuangan, kerana Jim Jones ni seorang yang memberi harapan. So apa yang Jim Jones bawa adalah dia membawa ideologi ataupun advocation terhadap equality, terhadap kehaksamarataan. Dan di dalam dakwah-dakwah beliau, dia menerapkan ideologi-ideologi yang dibawa oleh komunisme, di mana semua orang perlu dilayan sama rata, semua orang harus diberi hak sama rata, semua orang dikawal dengan undang-undang yang sama rata dan sebagainya. Ianya memperjuangkan hak kesamarataan, dan itulah yang dibawa oleh Jim Jones. Itulah ideologi utama yang dibawa oleh Jim Jones ni. Jim Jones ni mempunyai satu impian utopia ataupun syurga bagi dia, adalah tempat di mana orang tiada masalah keuangan, tempat di mana ia memberi solution kepada mereka-mereka yang memiliki masalah kewangan untuk keluar daripada kesempitan hidup dan hidup secara normal di utopia dia, yang dikatakan tempat yang sepatutnya orang tinggal. Dan di situlah titik permulaan Jonestown, town yang dicipta oleh Jim Jones untuk pengikut-pengikutnya. Rakyat di California, semua orang kenal Jim Jones, semua orang kenal The People's Temple. It is very impressive. Untuk dijadikan cerita, Jim Jones ni, beliau seorang yang berkarismatik. Alright. Jadi apa yang dia cakap, apa yang beliau cuba sampaikan
ianya mudah untuk diterima oleh semua orang. Okey. Jadi beliau dianggap sebagai seorang yang sangat-sangat jujur, dan di dalam dakwah beliau sentiasa memberitahu bahawa dia tidak pernah menipu. What happened, that's just as plain as I can tell you. And I've never lied to you. I never have lied to you. Kata-kata yang dia bawa ataupun yang dia sampaikan adalah kata-kata dari Tuhan. Jadi itulah yang membuatkan para pengikut yang pernah pergi ke People's Temple ni rasa terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Jim Jones. How things could go wrong? Di mana silapnya? Apa yang boleh menyebabkan tragedi? Dan apakah tragedi itu? Tragedinya adalah sangat-sangat ngeri, di mana ramai orang terkorban. And how could a church ataupun ajaran yang membawa keharmonian dan memperjuangkan hak keselamatan, yang memperjuangkan kualiti hidup yang lebih baik, could go wrong? Di sinilah titik permulaan ataupun detik hitam The People's Temple di Jonestown. Setelah hampir 20 tahun beliau bertapak di California, pada tahun 1973, Jim Jones memulakan koloni baru di Guyana, di selatan Amerika Syarikat, di Amerika Latin. Di situ beliau membawa sejumlah pengikut-pengikutnya di US untuk pergi ke Guyana untuk memulakan koloni baru, untuk memulakan penempatan baru, untuk memulakan satu bandar baru yang diberi nama Jonestown. Di situ terdapat ekonomi agriculture, orang bercocok tanam, ada rumah, ada kedai, ada tempat makan. Ianya seolah-olah utopia ataupun syurga, tempat yang diidam-idamkan oleh Jim Jones. Mereka mula mencipta penempatan dan ianya sudah dikirakan sebagai rumah ataupun negeri bagi diorang. Hampir 5 tahun mereka membuka tanah mereka membuka bandar tersebut, dan hampir 1,100 orang yang terdiri daripada lelaki, perempuan dan anak kecil memanggil tempat itu sebagai rumah mereka. Tempat yang dikatakan rumah ini sangat-sangat penuh dengan rahsia, sangat-sangat penuh dengan confinement, di mana banyak pantang larang, dan antaranya adalah orang yang berada di dalam, orang yang telah tinggal di Jonestown, tidak boleh keluar. Bila anda sampai di Guyana, di Jonestown itu, Jim Jones akan memperkenalkan mereka semua dengan undang-undang yang sangat strict, dan antaranya adalah mereka tidak boleh ada communication dengan orang di luar Jonestown. Mereka yang bukan ahli The People's Temple tidak boleh berada di dalam Jonestown. Mereka tidak boleh ada communication whatsoever dengan orang yang berada di dalam Jonestown. Orang di People's Temple ini dikatakan mulia dan tidak seharusnya mempunyai communication dengan dunia luar. Apa yang cuba disampaikan oleh Jim Jones adalah dunia ni semakin tenat dan keadaan di luar sana sangat mengerikan, dan mereka di luar sana sedang bermati-matian untuk teruskan hidup kerana sistem yang mereka amalkan. Jadi apa yang Jim Jones cuba buat adalah memberi paranoia, membuatkan orang di dalam Jonestown itu takut untuk terima realiti apa yang berada di luar. Katanya mereka akan lebih selamat di dalam syurga yang dicipta oleh Jonestown, selamat di dalam syurga yang dicipta oleh Jim Jones ini. Jim Jones juga berkata mereka di luar sana berpusuh-pusuh hendak join untuk masuk di People's Temple, kerana apa yang dijanjikan di People's Temple adalah keabadian, kebahagiaan yang abadi, yang semua orang di luar sana nak, dan mereka bermati-matian untuk masuk dalam Jonestown ini. Itulah yang Jim Jones sampaikan kepada orang-orang di Jonestown itu sendiri. Dia menjadi seorang yang paranoid. Mereka yang pergi ke Jonestown daripada US yang dibawa oleh Jim Jones ada family, bukan? Jadi family mereka yang berada di United States, berada di US, berada di California mula risau kerana apabila mereka berpindah kepada Guyana, communication terputus, perkabaran mereka terputus, dan ahli keluarga mereka mula mempersoalkan dan risau. Dan di situ bermulalah titik hitam, di mana apabila ahli keluarga mula risau dan mereka membawa benda ni kepada pihak atasan, dan pihak atasan di United States mula mengambil tindakan. Pihak berkuasa di Amerika Syarikat mendapat tekanan daripada ahli keluarga dan memulakan sesiasatan. Apa yang berlaku di Jonestown sebenarnya? Kerana tiada sesiapa yang tahu apa yang berlaku sebenarnya di sana. Sekitar tahun 1978,
congressman nama Leo Ryan bersama group of media bersama ahli jawatankuasa yang menyiasat keadaan ini telah pergi ke Guyana untuk melakukan investigation, untuk mensiasat apa yang berlaku sebenarnya di Jonestown. Dan Jim Jones benarkan mereka masuk untuk melawat family, dan ada sebilangan mereka ini yang berjaya bawa keluar ahli keluarga mereka daripada Jonestown. Dan di dalam itu juga pihak-pihak yang melakukan siasatan melakukan kerja-kerja mereka dan mengambil beberapa bahan bukti seperti gambar, video, documentation dan sebagainya. Kehadiran mereka tidak disenangi dan mereka diusir dan mereka keluar. The Congressman, Leo Ryan, media dan beberapa ahli keluarga bersama orang yang tinggal di Jonestown dapat dikeluar, dibawa oleh mereka dan terus ke landasan kapal terbang untuk balik. Setibanya mereka tiba di landasan kapal terbang untuk balik ke negara asal mereka, rombongan itu tadi ditembak. Leo Ryan and a Jonestown defector were gunned down. Diserang. The cameraman who took these pictures died in the melee. Oleh orang-orang The People's Temple daripada Jonestown agar mereka tidak dapat keluar daripada tempat itu. Shooting started, mereka semua ditembak dan apa yang terjadi di lapangan kapal terbang itu disampaikan kepada Jim Jones di dalam Jonestown itu. Jim Jones memanggil semua orang di dalam Jonestown, sangat ramai. Come to the children. Come to the pavilion. Everybody come to the pavilion. Bring your families. Let's all come to the pavilion for one final moment together. Mereka berkumpul, mereka duduk. Are we all here? Mereka mendengar kata-kata akhir daripada Jim Jones. It's been said by the greatest prophets since time immemorial, no man takes my life from me, I lay my life down. If we can't live in peace, then let's die in peace. Jim Jones memanggil mereka dan mengatakan bahawa ini adalah pesanan terakhir kerana dunia sudah hampir di penghujungnya. Musuh-musuh mereka telah sampai untuk menyerang Jonestown atas apa yang mereka lakukan. Itulah yang disampaikan oleh Jim Jones. Beliau berkata bahawa Jim Jones mengajak semua yang berada di Jonestown untuk mengakhirkan hayat mereka dengan meminum racun. Beliau menggunakan cyanide dan diletakkan di dalam Kool-Aid, sejenis minuman berperisa buah-buahan. Dan memberi kepada semua orang di dalam Jonestown itu. Please get us some medication. It's simple, it's just... Wow. And ada yang tak nak minum, ada yang dipaksa. Jim Jones juga berkata bahawa this is not suicide, this is revolutionary. Ini bukan membunuh diri, tetapi ini adalah sebuah tindakan revolusi. Jumlah keseluruhan yang pergi pada hari itu adalah lebih kurang 913 orang. Aku nak bercerita pun dinya agak macam aku tak boleh imagine. 900 people guys. Bukan sikit-sikit. Semuanya atas dasar kepercayaan, semuanya atas dasar terdapat banyak ajaran sesat dalam dunia ni, tapi Jonestown ni adalah satu tragedi yang membuatkan aku rasa aku nak research pasal semua ajaran sesat yang ada kat dalam dunia ni. Semua yang meminum cyanide tu, ada yang terselamat, tak semuanya mati. Dan mereka menceritakan apa yang berlaku dan mereka hidup dalam keadaan penyesalan. Mereka hidup dalam keadaan yang begitu perit untuk mereka tempuhi dari hari ke hari. Sebab apa yang mereka nampak di depan mata pada ketika itu adalah satu tragedi yang tak mungkin orang boleh lupakan. Kita sebagai umat Islam harus sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan jangan terlampau ekstrim untuk
membuat sesuatu. Dalam dunia ni, apa segala jenis benda yang kita buat, kalau kita terlampau ekstrim, ianya memudaratkan. Dari segi beribadat, dari segi berhibur, dari segi apa saja, kalau kita melakukannya secara ekstrim ataupun secara berlebih-lebihan, ianya akan memudaratkan kita. Bagi mempelajari agama, aku sarankan kita semua untuk sentiasa dalam keadaan moderate, alright? Dan kita konsisten, kita istiqomah dalam mencari sesuatu, dan kita gunakan saluran yang betul. Aku bukan seorang ustaz, tetapi apa yang aku tahu adalah we have to stick to the main thing yang ditinggalkan oleh Nabi kita, which is Al-Quran dan Sunnah. Jadi sampai di sini saja cerita aku pada kali ini. Thank you so much for watching. Lampu pun dah terpadam kalau korang nampak. Aku malas nak pergi charge bateri. So yeah, thank you so much for watching. See you guys on my next video. Assalamualaikum.